Kita nak cerita tentang Maulidur Rasul. Macam pengurusi kita kata tadilah. Walaupun kita dah agak lewat sebulan. Tetapi ini menandakan bahawa ingatan kita kepada Nabi SAW tidak hanya terhad di dalam bulan Rabiul Awal saja. Bukan kita nak ingat kepada Nabi ni hanya 1 bulan saja, tidak. Ingatan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ingatan kita kepada Allah, ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap denyutan nadi kita, ingatan kita kepada Allah dan Rasul, setiap tarik dan hembus nafas kita, kita tidak pernah lupa kepada Allah, kita tidak pernah lupa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita malam ni tuan-tuan ni macam-macam. Ada jamuan lepas Isya, ada lagi. Lepas Isya ada apa? Ada jamuan, ada qasidah, ada maulid, betul tak? Jadi Isya masuk pukul berapa? 8, 15, 8 suku. 8 suku. Dia korang sejam kita orang tiga. Saya nak balik awal lagi tuan-tuan ni. Siapa Ustaz nak balik awal? Malam Jumaat. Banyak ibadat lagi Pak Long ni, nak baca surah Kahfi lagi, Yasin lagi. Pak Long duk ingat yang tu je. Ini masalah orang Sungai Siput. Jadi saya ni lama tak pernah main Sungai Siput tuan-tuan ni. Saya ingat 10 tahun lebih dah saya tak pernah main Sungai Siput. Bila sebut Sungai Siput, melupa lah siput ni nak pergi kat mana tak. Kalau orang tak hantar location, tak sampai dah Sungai Siput ni. Daripada rumah saya nak sampai masjid tuan-tuan 4 jam. Mai 4 jam, balik 4 jam. Atas kereta saja 8 jam. Ceramah sejam. Mana lama duduk atas kereta dengan ceramah tuan-tuan ni? Lama duduk atas kereta daripada ceramah. Jadi malam ni kita sambut Maulidur Rasul Pak Long. Saya nak bagi tahu macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan sambut Maulidur Rasul lebih lama daripada saya. Saya umur 34. Habis lama saya sambut Maulidur Rasul ni pun lebih kurang dalam 26 tahun, 27 tahun macam tu je. Kira 26 kali, 25 kali macam tu lah saya sambut Maulidur Rasul. Lebih dah tu kecil lagi lah. Tuan-tuan, ada yang dalam masjid ni yang sambut Maulidur Rasul dah 30 kali. Yang sambut Maulidur Rasul 40 kali. Ada tak? Awak nampak tuan-tuan ni macam tak sihat ni pun. Memang orang Sungai Siput macam ni lah. Nampak macam kecil manis tinggi lah, nampak. Ataupun tuan-tuan tak faham bahasa saya. Faham tak? Sini cakap bunyi Perak ke dia bunyi utara lagi? Utara lagi lah. Teman pun tak ada di sini ni. Tak ada lah. Saya ni antara yang saya payah nak keluar ceramah daripada negeri Kedah lah. Saya cukup payah. Pasal bahasa saya payah nak kawal. Saya ni tiba Kedah yang faham-faham tak faham sudah lah. Sebab tu sebelah pantai timur ni duk panggil saya jarang pergi tuan-tuan ni. Kelantan, Terengganu ni saya jarang nak pergi. Bahasa mereka saya tak erti. Saya cakap bahasa saya takut mereka tak faham. Tuan-tuan sambut Maulidur Rasul lama pada saya Pak Long. Ada di kalangan tuan-tuan yang hadir malam yang ramai ni. Malam ni ramai lah tahniah pihak Masjid Al-Islah. Saya ingat malam ni 14,000 orang ada ni. No, Mak Long apa abang? How are you? Fine. Okay. Tuan-tuan lebih lama sambut Maulidur Rasul pada saya. Ada di kalangan tuan-tuan yang 40 kali dah sambut, 50 kali dah sambut. Bab sambut ni satu bab. Bab tuan-tuan sambut Maulidur Rasul ni satu bab. Yang saya nak tanya, apa perubahan yang tuan-tuan dapat selepas tuan-tuan sambut Maulidur Rasul? Itu yang penting.
Kalau masjid ni tuan-tuan dapat sambut Maulidul Rasul setiap tahun, ada peningkatan pengimarahannya. Jemaahnya datang lagi ramai. Kuliahnya lagi banyak. Audiennya lagi ramai. Alhamdulillah. Tapi kalau habis Maulidul Rasul, perangai lama balik. Habis Maulidul Rasul, perangai lama balik. Tak guna Pak Long. Minta maaf cakap lagi marah pula. Tak guna. Malam ni kita makan apa? Lauk apa Tuan Haji? Kari apa? Kari daging. Semelih Nemu kau beli daging dia. Beli nak tak curi nak. Kerana nak sambut Maulidul Rasul malam ni banyak mana masjid buat keluar peruntukan. Saya rasa banyak. Dengan makan, dengan penceramah. Banyak tuan-tuan walaupun penceramah tak minta. Cuma jangan tak bagi. Minta dah. Prinsip saya mudah bagi ambil, tak bagi tunggu. Itu prinsip saya. Tapi kita tak mau malam ni saja masjid ni ramai ni. Esok kembali macam sedia kala. Yang ni yang kita tak mau tuan-tuan. Kita sayang dekat Rasulullah. Kita kena ada perubahan. Kita jangan berada pada tahap yang sama. Mesti ada peningkatan. Kalau tuan-tuan bekerja dengan penjawat awam ke, bekerja dengan sektor swasta ke. Bayangkan kalau 30 tahun dalam perkhidmatan, 20 tahun dalam perkhidmatan, 15 tahun dalam perkhidmatan, tuan-tuan berada pada tahap itu saja. Saya nak tanya tuan-tuan nak kerja lagi ke tak? Samalah sambut Maulidul Rasul. Jadi kita nak kena buat perubahan. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan, bersiap ataupun tidak untuk buat perubahan? Bersedia ataupun tidak? Bersedia ataupun tidak? Bersedia. Apa perubahan yang kita nak buat ni Ustaz? Ada 4 saya nak cakap malam ni. Habis 4 ni kita mayang insya-Allah. Tuan-tuan semayang lah. Saya dah jamak lah. Jamak bukan jimak, jamak. Saya lagi silap sebut pula. Ada saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Pengatok kuliah tu kata Ustaz eloklah Ustaz jimak siap-siap. Lepas ceramah kita makan. Saya kata jamak bodoh bukan jimak. Di masjid jamak, di rumah baru jimak. Ni lah yang atok kuliah pun. Dia kata siapa yang belah mulut hang ni cakap tak pernah betul. Kita buat perubahan. Ada 4 perubahan yang kita kena buat dalam hidup kita. Yang pertama, apa dia Ustaz perubahan yang kita nak buat dalam hidup kita? Yang pertama, perubahan daripada sudut hubungan kita dengan Allah. Ini yang pertama. Nabi SAW diutuskan oleh Allah datang. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata. Tugas Nabi datang kepada kita ni untuk apa Pak Long? Tatmim makarimal akhlaq. Menyempurnakan akhlak. Mendidik umat untuk sempurnakan akhlak. Ini yang Nabi SAW datang kepada kita. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Hari ini tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan, kita akhlak dengan Allah ni macam mana Abang? Akhlak kita dengan Allah macam mana? Tu pun jangan duk sembang aku ni kalau mati ni aku duk rasa syurga. Syurga mana? Hai ingat syurga ni kata Tok Wan hang. Mati masuk. Mati masuk. Bukan kata pusaka Tok Wan hang. Faham Tok Wan? Sini mengewa. Atuk bukan kata atuk hang. Ada apa bahasa lagi nak sebut? Bukan kata tok nenek hang. Dia kata aku kalau mati masuk syurga. Syurga mana? Tak masuk neraka pun besar rahmat.
Cuba tanya tengok balong. Kita punya hubungan kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah ni macam mana? Cuba cek tengok. Yang pertama saya nak tanya tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh kita jumpa dia sehari berapa kali balong? 5 kali. Dia suruh kita jumpa. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh. Sungai Siput masuk ke apa? Subuh. 554. 554. 555 lah senang. 555. Pukul berapa tuan-tuan jumpa? Allah Ta'ala suruh jumpa 555. Dia standby nak jumpa dengan tuan-tuan 555. Hamba dia mai jumpa dia pukul berapa? 6.45. 8.15. Tu yang Maulid Rasul awal tu. Tuan-tuan faham saya nak mak? Akhlak kita dengan Allah. 555 hamai jumpa aku nak. 8.45 baru jumpa. Ni dia kunut 8.45. Bukan orang lain. Sungai Siput. Zuhur. Okey apa? Masuk Zuhur. 1.6 minit. 3.30 baru sembahyang. Allah duk tunggu mana hang tak main lagi ni 1.6 minit dah 3.30 Asar dia orang Asar 4.20 6 suku Maghrib awal pasal apa? Maulid Rasul Aisyah pukul 9 pula lagi. Saya nak tanya tuan-tuan, yang tu dulu saya tanya, kita dengan Allah ni ada akhlak ke tak belum? Tak ada akhlak. Bila hang susah, hang minta tolong dekat dia. Bila hang sakit, hang minta dia tolong. Bila hang susah, hang minta dia tolong. Sebab tu kadang-kadang dia bagi musibah dekat hang. Dia nak bagi hang beringat, jangan lupa dekat dia. Kita kalau semayang waktu tak ada masalah, dengan semayang waktu ada masalah, yang mana kita jaga belum? Waktu senang tak ada masalah, doa pun tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira nak cabut dia. Kawan dia kata hang duduk doa lah sikit, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah macam biasa noh. Amin. Belah lagu tu ya. Hai ingat Allah Taala mamak nasi kena. Bila susah, ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Senang, hilang pula. Tak guna kita duk sambut Maulid Rasul setiap bulan, tiap-tiap tahun, kalau kita tak boleh nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ni yang pertama saya nak abang. Tuan-tuan nak kata saya garang malam ni mampu bi. Malam ni saya nak kata kat tuan-tuan, 8 jam kebeh punggung ada kereta. Tak dong. Jom kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ustaz, cara macam mana kita nak perbaiki hubungan kita dengan Allah, Ustaz? Yang pertama saya nak minta tuan-tuan jaga hubungan dengan Allah ni yang pertama. Pak Long, 5 waktu jangan tinggal. InsyaAllah Ustaz, kami tak tinggal. Pak Long tak tinggal anak, cucu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kena jaga keluarga kita daripada neraka Allah. Understand? Ni yang pertama. Pastikan keluarga kita, keturunan kita, zuriat kita. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Solat. Tuan-tuan ni nampak macam lapar. Mari kita berhenti makan dulu. Nampak macam belum. Ni yang pertama, jaga 5 waktu Pak Long. Pesan dekat anak-anak kita. Yang kedua saya nak minta, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua ni macam mana? Tolong tahun ni saya minta. Tolong tahun ni saya minta. Yang mana buta Quran bagi celik Quran.
Ni yang kedua saya minta. Yang mana buta Quran, tolong celik Al-Quran. Saya tahu ramai orang di Sungai Siput ni yang masih jahil Al-Quran. Tak payah duk sebut dah. Tak payah duk kata tak lah. Confirm. Kalau tuan-tuan tengok data rakyat Malaysia yang buta Quran dengan yang celik Quran, tuan-tuan gerun. Berapa persen je rakyat Malaysia ni tuan-tuan yang celik Al-Quran di kalangan orang Islam? Ada satu penceramah motivasi, biasa forum dengan saya, dia buat kajian. Ni kajian dia lah, saya tak tahulah kajian dia betul ke tak betul. Dia ni pun profesor, mak dia, pak dia punya bukan tak ada profesor. Kalau yang buat kajian ni ustaz bodoh macam saya ni, mungkin lah. Yang ni yang buat kajian ni, yang ada gelaran profesor, mak dia, pak dia, tok wan dia, tok nenek dia ni. Dia pergi kepada satu sekolah menengah. Satu sekolah menengah dia pergi. Dia pergi ceramah di satu sekolah menengah. Di kalangan semua yang main ni orang Islam, ada berapa ratus orang budak ni. Dia kata dalam dia duk kaji tu, dia panggil dia test. 10 orang Islam, 9 tak kerti baca Quran di sekolah tu. Dia panggil 10 orang, 9 orang buta Quran. Lah ni yang duduk dengar ceramah saya 14,000 orang malam ni. Kalau kita panggil masuk semua dalam masjid, kunci semua pintu, buka pintu tu. Siapa nak keluar, baca Quran. Saya rasa gulai daging kita pakai basi macam tu malam ni. Semua pakat qiyam mulai dalam masjid ni malam ni. Tolong, kita nak bawa balik apa? Al-Quran tu antara peneman yang nak teman Pak Long dalam kubur. Yang nak teman saya dalam kubur. Mati tak tahu bila Pak Long. Hak muda pun jalan, hak tua pun jalan. Jangan duk kira yang tua ya, kami muda ustaz. Yang muda awak ingat tak mati ya? Memang ayak peruntukan satu gelas ni je kah? Tak saja tanya. Kalau satu orang ustaz satu gelas, saya nak minum cara satu gelas. Kalau satu botol, saya nak minum cara satu botol. Jangan duk terasa pula. Tak apa Haji. Ada lagi, tak apa. Mati ni Pak Long. Semua kena mati. Yang muda pun mati, yang tua pun mati. Kena mati. Tak ada orang kata apa. Dia tidak ada alasan untuk dia ni culas daripada mati. Dah, aku tak mau mati. Dah, mati. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Allah. Nak awak Pak Long hal lebih belum tak ni. Ya. Sebelum nak ceramah di kencing dah Pak Long tu yang korang ayak tu. Tak ada pilihan, hang kena mati. Apa? Kita faham Pak Long, semua yang Allah Ta'ala bagi atas muka bumi ni, semua kita nak tinggal. Saya nak tanya, betul ke tak? Tuan-tuan, kan Nabi kata yang akan pi hantar jenazah dekat kubur ni 3. Yang pertama keluarga, yang kedua harta benda, yang ketiga amalan. Balik 2, wa yabqa wahid, yang tinggal dengan hang, kekal dengan hang satu ya. Anak bini hang hantar hampir ke kubur balik. Tak payah cerita kubur lah, penjara pun dia tak teman dah kita. Hak bini yang tuan-tuan duk sayang tu, tiba-tiba na'udzubillah tuan-tuan pergi edak dadah ke apa ke, lekat kes masuk dalam penjara. Dia tak masuk teman hang dalam penjara dah hak bini hang. Seminggu sekali dia main tayak dah dekat hak jarin tu. Kena 4 tahun dia pun cari lelaki baru. Bulan pertama dia bawa mai anak jumpa hang. Bulan kedua dia bawa mai anak jumpa hang. Bulan ke-8 dia bawa mai surat tuntutan cerai kan. Penjara pun dia tak teman hang, tambah kubur.
Setuju ke tak? Maklum? Oh, maklum. Kalau your husband masuk dalam penjara, contoh. Ada husband lagi ke tak? Ha? Siapa yang masih ada husband angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Yang lain janda belakang lah. Sungai Siput banyak janda lah. Maklum, kalau your husband masuk dalam penjara, maklum nak pergi teman dia dalam penjara lah. Boleh teriak kat luar tu dah. Tu baru penjara, bukan perpisahan di antara hidup dan mati. Mana dia? Seorang ayah. Sayang nak dekat anak dia, sayang. Tapi kalau anak dia terlibat dengan jenayah masuk penjara, ayah hanya boleh menangis di luar. Mak hanya boleh teriak di luar. Abang hanya boleh teriak di luar. Adik hanya boleh teriak di luar. Tu baru cerita hidup dengan hidup. Apatah lagi hidup dengan mati. Saya terkesan, tuan-tuan. Biasa saya pergi ceramah. Habis ceramah duduk makan, nak makan macam tak kira makan. Makan dengan je tuan kawasan masjid apa. Saya pun balik, esok lepas telefon yang duduk teman saya makan tu meninggal. Malam tu dia balik ceramah, aksiden motor dia keluar daripada simpang masjid, tak tengok kanan. Kereta sapu mati depan perak masjid. Bukan ada penyakit apa, tadi duduk makan dia duduk. Bila mati, Nabi kata, yang akan hantar ambil dekat kubur hang, bini hang. Bini yang duk tidur satu katil dengan hang. Bini yang duk tidur, yang duk lena satu selimut dengan hang. Bini yang duk makan satu pinggan dengan hang. Bini yang mandi satu kain basah dengan hang. Dia tak teman hang dah. Selamat tinggal lah abang. Depan pintu rumah. Kita jumpa lagi. Pergi kubur. Anak Pak Long yang sayang kat Pak Long, dia terjun dalam liang, dia pergi sambut jenazah pak dia, dia letak. Lepas tu dia buat apa? Dia lompat naik. Dia tak teman bapak dia dalam liang tu. Dia pergi sambut bapak dia waktu turun, letak bapak dia, dia lompat naik. Betul ke tak? Dia lompat naik. Pak dia ambil cangkui, dia tarik tanah, dia tanam pak dia. Yang dia sayang tu, dia tanam juga pak dia. Tarik tanah pun habis apa semua. Dia nak bagi perkemah lagi tanah tu, dia terajang pula tanah tu bagi kejap. Dalam tanah tu pak dia ada. Dia cucuk 2 pokok, dia balik, raya baru dia main pula. Awal sikit, hari pasang batu nisan. Balik. Duduk seorang-seorang dalam tu. Yang tu yang kita duk minta tu, ya Allah, engkau jadikanlah kubur aku sebagai taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kubur aku sebagai lembah daripada lembah api.